Terima kasih Datuk Pengerusi beri saya peluang berbahas anggaran perbelanjaan Kementerian Kesihatan. Dulu saya nak bawa butiran 010400 Perancangan Tenaga Manusia dan Latihan. Datuk Pengerusi, sekarang kaedah yang dipakai oleh kerajaan kita ialah untuk mengkurangkan peranan kerajaan dalam pembekalan perkhidmatan. Dan kerajaan tukar kepada menetapkan piawaan, setting the standards, dan juga untuk memantau. Jadi peranan dia jadi lebih regulatory. Ini selari dengan falsafah neoliberal yang mengatakan kerajaan tidak ada bisnes untuk membekalkan perkhidmatan atau barangan pada rakyat. Ini segala harus diberi kepada swasta, dan swasta yang lebih efisien untuk memberi semua cara bekalan. Tetapi saya ingat sudah sampai masalah untuk kita menilai adakah pendekatan ini yang mengatakan kerajaan hanya harus regulate tapi tak membekalkan perkhidmatan. Adakah ini satu yang baik untuk negara? Umpamanya latihan jururawat. Kerajaan sudah membenarkan 60 kolej swasta untuk mengadakan kursus kejururawatan. Dan tahun lalu 2011 mereka keluarkan 12,000 jururawat. Manakala kekosongan jawatan kejururawatan dalam hospital-hospital swasta hanya 2,000 saja. Mereka oversupply dengan satu ratio 6 kali lebih. Jadi apa telah berlaku kepada regulator? Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan Tinggi, semua ini harus regulate. Tapi dia tak dapat regulate. Sampai kita keluarkan 12,000 di satu situasi di mana kita hanya ada tempat untuk 2,000. Jadi saya rasa ini ada satu kelemahan yang begitu besar dalam sistem kaedah yang kita sedang pakai untuk mengadakan pendidikan untuk kejururawatan, untuk doktor. Dan saya harap KKM akan meneliti, akan mengkaji. Pada saya, sistem pemantauan, sistem kawalan yang kita ada ini telah gagal. Sektor swasta telah menawankan regulator. Pengaruh kolej-kolej swasta di bahagian-bahagian yang harus regulate, yang harus memantau, yang harus kawal ada begitu besar. Dan satu kaedah yang dipakai oleh sektor swasta, oleh kolej-kolej swasta ialah untuk menangkaplah pegawai tertinggi di Kementerian Kesihatan. Bila mereka bersara, mereka ditawarkan satu pos yang begitu tinggi dalam kolej-kolej swasta, dalam institusi swasta. Mereka jadi chancellor, mereka jadi chairman dalam kolej-kolej itu. Dan bila mereka minta kota, mereka minta PT-PTN, mereka dapat. Umpamanya bos saya dulu Tan Sri Dr. Ismail Marikan, dulu DG pada kementerian, sekarang chairman pada masa dan vice chancellor pada masa. Macam Bibiana, dulu ketua untuk kejururawatan Malaysia, sekarang dia dalam Lincoln University College yang dapat Ukraine punya kursus, hantar orang offshore campus di Ukraine. Jadi ini satu masalah yang serius kerana piawaian standard pendidikan kita dijejas. So saya rasa ini isu revolving door di mana pegawai-pegawai tertinggi dalam kementerian ditawar jawatan di sektor swasta yang berkaitan dengan kementerian itu. Adakah ini harus dibenarkan lagi? Umpamanya untuk hakim-hakim, ada syarat yang mengatakan selepas hakim itu bersara, dia tak boleh kerja dekat satu syarikat peguaman untuk 5 tahun. Kenapa kita tak boleh bawa satu syarat yang sama yang mengatakan untuk doktor-doktor tertinggi dalam kementerian, dia tak boleh kerja di satu sektor di mana dia dulu kawal, yang dia dulu regulate untuk satu jangka masa, mungkin 5 tahun. Saya harap ini satu isu yang penting. Saya harap kementerian akan kaji isu ini kerana saya rasa ini satu kelemahan dalam sistem kita kadang kait. So saya rasa ini kita regulate saja, tapi regulator dalam poket swasta. Jadi apa ke quality kita punya regulation ini? Saya harap ini akan dikaji.
Isu yang kedua yang saya akan bawa ialah di bawah butiran 030-100, pengurusan perubatan ibu pejabat dan negeri. Di sana pun kita tengok kaedah neoliberal, Dato' Pengerusi, di mana kita sudah buat outsourcing. Kerja membersih ward, kerja menjaga halaman, kerja laundry, kerja menjaga bangunan. Semua ini telah diswastakan kepada 3 syarikat pada tahun 97. Dan kos ini 5 perkhidmatan yang diswastakan telah naik 3 kali ganda bila kita swastakan. Saya mau KKM buat kajian. Apakah nasib pekerja biasa yang diswastakan macam itu? Yang membersih ward, yang buat laundry, yang jaga halaman, ya? Apakah situasi mereka sekarang selepas mereka diswastakan? Dulu seorang yang membersih ward, kita panggil dia, bila saya kerja di hospital kerajaan, kita panggil dia Ayama. Dia kerja dalam ward. Dia adalah kaki tangan kerajaan. Sekarang dia kaki tangan untuk syarikat swasta. Dulu dia ada security kerja, tiap tahun dia ada kerja. Sekarang tiap 3 tahun bila dia subkon itu dibaruhi, mungkin dia hilang kerja. Dulu dia ada kenaikan gaji tiap tahun, mungkin RM20 sebulan ke apa. Sekarang tak ada lagi. Bila dia buat tawaran untuk subkon, dia buat tawaran untuk panjangkan dia punya kontrak, dia kena kurangkan balik gaji dia. Jika dia bagi gaji yang lebih, dia akan lose out. Dulu dia boleh buat pinjaman perumahan. Sekarang tak ada pinjaman perumahan. Dulu ada pension bila dia bersara. Sekarang tak ada pension. So apakah impact atas pekerja pekerja biasa, pekerja miskin kita dalam hospital, dalam klinik yang dulu dalam kaedah yang lama di mana kerajaan gajikan mereka, dia kaki tangan kerajaan. Sekarang dia kaki tangan untuk syarikat-syarikat subkon dan tak ada security. So harga, kos untuk kementerian naik 3 kali ganda bila kita swastakan. Tapi pekerja macam itu dapat satu situasi yang begitu teruk. So saya rasa kita tengok secara holistik lah. Bila kita buat ini kaedah kita swastakan bagi outsourcing semua, who are we helping? Selain daripada kontraktor-kontraktor tertentu, who are we helping? Ya? Okey. Last kali saya nak bawa ke isu 060-100, pengurusan perkhidmatan farmasi. Saya tahu adakah kementerian menjalankan satu kajian terhadap impak perjanjian TPP dan EU ASEAN yang sedang dibicara oleh kerajaan kita dengan beberapa negara barat, dan apakah impak TPP ini terhadap kos dan bekalan ubat-ubat untuk rakyat kita. Ada beberapa perkara dalam TPP itu yang untuk saya sangat bimbangkan. Satu ada isu ialah mereka minta satu tempoh patent yang lebih panjang. Okey, itu dalam satu yang diminta-minta oleh Amerika daripada Europe, dia nak panjangkan tempoh patent. Yang kedua, dia bawa kaedah yang dipanggil data exclusivity. Ini technical, tapi ini technical ini akan melambatkan pembawaan ubat-ubat generik ke Malaysia. Walaupun sistem tempoh patent sudah habis, kita nak bawa ubat ke masuk, ini klausa data exclusivity akan melambatkan proses itu untuk lebih 2, 3, 5 tahun. Lagi mereka menutup kelonggaran untuk kita buat parallel import. Sekarang kita masih di bawah skema Doha, kita boleh membawa masuk ubat-ubat jika kerajaan mengatakan ini ubat penting untuk kesihatan negara. Dalam TPP ini, mereka sekarang mau buat definisi untuk menyekat, untuk kerajaan mengatakan, you tak boleh katakan itu kepentingan negara. The list senarai yang kita boleh pakai untuk pakai ini kaedah parallel import, mereka akan sekat lagi. Lagi dia bawa isu satu syarat, dipanggil expropriation clause. Akan habis. Last point. Ini ertinya, expropriation clause ertinya, jika kerajaan kita buat sesuatu yang kurangkan untung mereka, mereka boleh hadap kita ke mahkamah. Ini pernah berlaku di Kanada. Bila Kanada minta Morris, syarikat rokok Morris, untuk
simpan gambar di atas dia punya kotak, gambar macam kita simpan di kotak-kotak kita, kanser mulut, kanser paru-paru semua. Syarikat itu membawa mereka ke mahkamah, cakap, jika you buat macam itu, saya punya sales akan turun, saya punya profit akan turun, ini expropriation. Jadi ini kita sign ke? Kerana jika kita sign ini akan jadikan undang dan kita ada kontrak dengan negara-negara barat untuk ikut itu. So saya rasa haraplah Menteri, tolonglah kaji ini betul-betul. Dan jika ini macam negatif untuk rakyat kita, janganlah sign. Jika sign itu jadi satu legal document yang kita kena patuhi. Terima kasih, Pengerusi.